Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time. Baca faham amal pada hari ini pada halaman 501 bersama Al-Fadhil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Khabar Ustaz? Alhamdulillah, Al-Fadhil Ustaz Fazrul. Hari demi hari Ustaz. Hari demi hari Ustaz. Semalam 500, tinggal lagi 106. Ya. Ini tinggal 105. 105. Allahu Akbar. Masya-Allah. Kita bersyukur Ustaz ya, kita diberikan peluang pada hari ini meneruskan dan kita doakan sampai ke hujung Al-Quran ini. Amin. Kita dapat sama-sama mengambil permata, dan bila kita mengulangnya kembali ataupun kalau katakan kita sembahyang di belakang imam, kita dapatlah sedikit kefahaman dan mengambil tazkirah daripada Al-Quran ini sendiri. Mari sama-sama kita mulakan sesi kita pada hari ini dengan doa ringkas kita. Subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah kebaikan, keberkatan dengan ilmu yang kita sama-sama ikuti pada hari ini. Kita saksikan apakah ringkasan halaman 501. Daripada ayat yang ke-23, kita melihat kepada kesesatan orang-orang yang kafir, yang tunduk kepada hawa nafsu. Dan ia bukan sekadar orang kafir yang bukan Islam, tetapi orang-orang yang kufur di dalam agama ini sendiri yang kita kena jaga sama-sama. Pada ayat yang ke-24 hingga 29, kaum ateis, mereka yang mengingkari hari kebangkitan dan pelbagai kengerian hari kiamat. Kita akan lihat salah satunya ialah perkataan Jathiyah yang kita akan jumpa pada ayat 28 pada hari ini. Diteruskan pada ayat 30 hingga 32, mengenal orang mukmin yang patuh dan orang kafir yang derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama-sama kita baca daripada ayat 23 hingga 27 memulakan sesi kita pada hari ini. Silakan Ustaz. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala wa ba'da. Ayahanda dan bonda, tuan-tuan dan puan-puan, kakak abang-abang muslimin dan muslimat, sahabat-sahabat Al-Quran yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah bertemu kita pada hari ini dan kita berada di muka surat 501 dan kita berada di akhir juzuk yang ke-25. Masya-Allah, maksudnya kita dah habis 25 juzuk insya-Allah pada hari ini Safas. Akan besok masuk juzuk 26 pula. Allahu Akbar. Jadi mudah-mudahan seperti mana kata Al-Fadhil Safas tadi, moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala terus permudahkan kita untuk kita bersama dengan kalam Allah Subhanahu Wa Taala Al-Quran. Mari kita mulakan bacaan untuk yang pertama ini, ayat yang ke-23 sehingga ayat yang ke-27. Kita baca dengan bacaan murattal jaharkan insya-Allah. Kita cuba أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وختم على سمعه وقلبه
فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون صدق الله العظيم. Surah Al-Nazim, gitulah bacaan daripada ayat 23 hingga 27 daripada surah Al-Jathiyah. Terima kasih Ustaz ya memimpin bacaan sebentar tadi bersama dengan tuan-tuan ya. Kita dapat baca halaman akhir Ustaz ya. Halaman akhir antara yang akhir pada juz yang ke-25 mengingatkan kepada kita, pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai tuhan ya, hawa nafsu sebagai tuhan, wa adallahu Allahu ala ilm, iaitu Allah menyesatkan ataupun dibiarkannya sesat oleh Allah SWT atas pengetahuannya misalnya. Jadi ini adalah perkara yang mengerikan, menakutkan sebenarnya, kerana hawa nafsu ini adalah dipunyai oleh semua orang ya. Dan Allah menyatakan ada orang yang tidak menyembah berhala secara fizikal di luar, maksudnya yang daripada batu tersebut, tetapi ada satu lagi berhala yang namanya adalah hawa nafsu yang tak nampak
tetapi berada di dalam diri manusia. Di kalangan kita, saya tuan-tuan sekalian, kita ada hawa nafsu tersebut, dan ada orang yang menggunakan ataupun mengikut hawa nafsu itu berbanding dengan Allah SWT. Allah diletakkan di bawah. Bila katakan bila azan ustaz ya, bila dia bermesyuarat ke apa ke, dia lajak dia mesyuarat itu sampai pukul 4 petang, dan kemudian kalau ada masa nanti saya qadaklah kan dia punya solat zuhurnya itu. Jadi itu tandanya dia mengutamakan keinginannya, hawa nafsunya berbanding dengan perintah daripada Allah SWT. Itu yang dimaksudkan sebagai mengambil hawa nafsunya sebagai ilah, sebagai Tuhan dalam kehidupan. Jadi bila kita bercakap tentang keutamaan yang silap, ya, mengambil keutamaan pendapat saya, pendapat kumpulan saya berbanding dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, inilah yang digelar sebagai mengikut kepada hawa nafsu. Allah kata wa adallahu Allahu ala ilm. Allah biarkan dia sesat walaupun dia sudah ada ilmu. Dan bercakap tentang ala ilm ini juga merujuk pada ilmu Allah. Allah tahu bahawa siapa sebenarnya yang benar-benar mendapat hidayah dan disesatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kesan daripada orang yang mengutamakan hawa nafsu Ustaz ya. Walaupun dia ada ilmu, sampaikan Allah menutup wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi. Merujuk balik pada awal surah Al-Jathiyah, maksudnya Allah tutup ataupun kunci yang pertama pendengarannya, yang kedua hatinya, dan menjadikan pada pandangannya itu ghisyawah, penutup. Kita sudah belajar ubat perkara ini ialah tadabbur Quran. Bila kita tadabbur, tuan-tuan mengikuti My Quran Time, memimpin mengikut My Quran Time, maka pendengarannya itu tidak akan ditutup. Kalau tidak, dia tak dengar kepada rintihan rakyat ataupun orang yang susah. Dia tidak ada perasaan Ustaz. Apa aku kisah pada orang yang tak makan, tak minum, saya okey je ada kan? Apa hal kan? Perkara-perkara itu berlaku kerana hatinya itu sudah dikunci. Walaupun orang itu adalah orang yang beragama Islam, tidak terkecuali, ya, Allah ingatkan, dan pandangannya itu tertutup Ustaz ya. Dia tidak nampak perkara-perkara, ada orang susah, ada orang perlukan bantuan, ada yang tidak diadili, ada OKU yang dibalun, dipukul. Dia tak nampak perkara tersebut, pasal dia nampak perkara-perkara lain. Mana harta saya, mana projek yang saya nak dapat komisen dan sebagainya. Ini yang diingatkan tentang bagaimana seorang kalau jadi pemimpin ikut hawa nafsu, ataupun kalau kita bercakap seorang individu, saya dan tuan-tuan kalau mengikut hawa nafsu. Yang kita doakan Allah pelihara kita. Faman yahdihi min ba'dillah, siapa lagi yang boleh memberi petunjuk selepas Allah nak beri petunjuk, ya, memilih lebih ataupun selain daripada Allah. Afala tatazakkarun ataupun afala tadhakkarun, mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Inilah peringatan demi peringatan Allah beri sebagai tanda sayang Allah kepada kita. Ayat yang ke-24 Allah menyatakan waqalu, ya, waqalu. Siapa pula cakap ini? Orang yang tidak percaya kepada hari akhirat. Mereka cakap apa? Mahiya illa hayatuna dunya namut wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahr. Ya, iaitu kita ini tak ada mati kecuali kematian di dunia ni saja, sekali saja, dan kita ni kalau mati pun tak ada yang mematikan kita kecuali dahr, kerana kita dah ikut masa, dah sampai masa mati. Itu je. Dia tidak tahu bahawa kematian, kehidupan itu disusun oleh Allah untuk kita buat persediaan. Dia macam dia beli roti Ustaz ya, dah masa expired kan, dah habis kan. Padahal kalau orang bijak dia tahu bila expired. Kalau expirednya dah dekat, okey, saya nak beli ke tak nak beli. Kalau saya yang jual roti, saya nak bagi expirednya tu jauh ke dekat. Dia merancang. Ada perancangan kalau ada ilmu. Tetapi kalau ikut hawa nafsu, saya buat jelah saya punya hal, ya. Itu yang dinyatakan pada ayat 24. Wa ma lahum bidzalika min ilm. Apa yang mereka nyatakan itu bukan daripada ilmu, inhum illa yadhunnun, kecuali semua itu adalah tekaan semata-mata Ustaz ya. Jadi jangan sampai kita terpengaruh dengan kumpulan ini, pasal kumpulan ini dia makin menjalar dalam masyarakat Ustaz ya. Orang Islam pun ada yang kata bahawa kita kalau mati-matilah, dah masanya pergi jelah kan. Memang akan pergi, tetapi sebenarnya kita
perlu bertanggungjawab ya pada perubahan, pada segala ilmu, pada segala tanggungjawab yang kita pikul selama ini. Jadi ayat 25 kita ingin baca kerana ini akan melihat kepada bagaimana kadang-kadang ada orang yang dia berhujah. Allah kata mereka berhujah, tapi sebenarnya hujah mereka itu macam tak berapa masuk akal kalau kita ada al-Quran. Tapi bagi orang yang tak ada Quran, tak nak merujuk pada Allah, dia rasa inilah hujah kami. Apakah hujahnya? Ayat 25 kita baca sekali lagi. Silakan Ustaz. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, pasti satu hari nanti kita akan teringat memori kenangan manis. Ya, Ustaz Atta ajak tarik lah apa semua kan. Hari ni kita nak lagi sekali kita nak baca sama-sama. Ini kita nak baca mujawad pula. Macam musabaqah tu kan. Ayat yang ke 25 Ustaz Fazrul. Ayat yang ke 25. Mari kita cuba. Tak banyak dah, ada 5 juzuk lagi. Mari kita cuba ayat yang ke-25 kita baca sama-sama secara mujawad insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza tutla 'alaihim ayatuna bayyinatin ma kana hujjatuhum wa idza tutla 'alaihim ayatuna bayyinatin ma kana hujjatuhum illa an qalu in kuntum sadiqin. Sadaqallahul azim. Surah Al-Azim ayat yang ke-25, dan apabila dibacakan pada mereka ayat-ayat kami yang jelas, ayat-ayat kami yang jelas, tidak ada bantahan daripada mereka, ya, mereka tidak ada hujah, maksudnya ma kana hujjatahum illa an qalu. Pasal dah habis hujah, tapi dia bawa hujah akhir dia. Macam mana dia cakap? Dia kata kalau betul sangat, ya, jika kamu betul sangat, bawalah nenek moyang kami tu, cuba hidupkan balik. Ya, itu adalah bagaimana apabila orang sudah habis hujah, mati hujah, kerana al-Quran ini penuh dengan hujah kebenaran. Ya, jadi mereka tak tahu dah habis dah, maka mereka akan bercakap bahawa datangkanlah nenek moyang kami, hidupkan kalau betul lah bahawa memang benar Allah boleh menghidupkan balik bila sampai kepada hari kebangkitan. Jadi dalam hal ini kita tahu bahawa mereka mencabar, mereka merasakan itu hujah maksudnya, tetapi itu bukan hujah sebenarnya. Pasal kalau katakan suruh bangunkan nenek moyang mereka ini belum akhirat lagi. Betul. Kan, belum akhirat lagi, kena tunggu dulu sampai hari akhirat. Dan yang kita sendiri pun, Nabi Muhammad pun belum sampai hari akhirat lagi. Kita sama-sama, Nabi bukan Tuhan, Nabi dan juga semua di kalangan kita akan pergi bersama menuju kepada satu negeri yang dinamakan nanti pada satu masa nanti yang semua umat akan berlutut, Ustaz. Nanti kita akan baca. Jadi bagi orang yang begini, adakah Allah nak menyahut cabarannya? Dalam tafsir menyatakan salah satu kemuliaan yang dinyatakan oleh Al-Biqai, dia menyatakan bahawa salah satu kemuliaan bagi umat ini ialah Allah tak jawab cabaran mereka, Ustaz. Kalau Allah jawab sahaja, maka bila mereka tidak beriman juga, maka memang hancur. Itu sebabnya Allah biarkan sahaja, tidak berjawab, malah diajarkan pada Nabi, pada kita, kul, ya, katakanlah Allah lah yang menghidupkan, mematikan, kemudian akan mengumpulkan kamu pada hari kiamat. Jangan, yang tidak ada keraguan, tetapi manusia ramai yang tidak mengetahuinya, tidak mencari ilmu. Dia pergi cari ilmu lain banyak, Ustaz. Dia belajar engineering ke, belajar matematik, belajar itu, belajar nak untung saham, bagaimana tak nak rugi apa sebagainya, dia belajar banyak. Tetapi belajar ilmu akhirat, dulu waktu saya belajar di luar negara, Ustaz, tak ada satu pun silibus
akhirat. Kan. Malah kalau katakan kita belajar akhirat pun kadang-kadang pendek je. Ya, tidak betul-betul mencari ilmu tentangnya sehingga memberi kesan kepada kehidupan kita sebenar-benarnya, kecuali apabila kita membaca Al-Quran setiap hari. Ayat yang ke-27 Allah menyatakan walillahi mulkus samawati wal ard. Ya, kalau katakan ramai manusia menidakkan ataupun cuba mencabar, terangkan bahawa sebenarnya Allah lah pemilik kepada langit dan bumi. Pada hari as-saah itu, pada hari kiamat itu, pada hari itulah sebenarnya amat rugi orang-orang yang mengerjakan kebatilan. Allah suruh beritahu itu je. Siapa yang cabar tadi itu kata Allah yang hidupkan, Allah matikan, dan siapa yang tak ikut kebenaran rugi. Beritahu begitu saja. Jangan pula kita cuba nak mengadakan mukjizat, memang kita tak mampu, dan Allah pun tidak melayan kepada cabaran-cabaran ini. Pelajaran untuk kita sebenarnya dalam hidup, kalau ada orang mencabar benda yang tak sesuai, jangan pula kita respon dengan cara yang marah-marah, ustaz ya, ataupun ayah kalau anak ke, kadang-kadang anak kan dia mula buat perangai ke, ataupun kita punya follower ke, ataupun dia punya staff buat perangai, jangan pula kita ikut cabaran dia. Kan, kalau bos rasa hebat sangat, bagilah bonus 20 bulan contohnya. Orang-orang begitu ya, tak payah dilayan, kerana kalau kita layan, ia menyebabkan lebih banyak lagi kerosakan yang boleh berlaku. Membawa kepada perkataan pilihan kita pada hari ini, kita lihat jatha ataupun jathawa, berlutut ataupun membungkuk, 3 kali disebut di dalam Al-Quran, dan perkataan inilah yang kita akan baca bersama pada ayat 28. Dan adakah orang yang selalu baca Quran akan berlutut juga di hadapan Allah? Kita berehat sebentar, kita kembali semula dalam My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. Mengapa kita sombong memiliki Allah punya? Mengapa tidak malu kepada Allah yang empunya? Patut bersyukur kepada Allah yang memberi segalanya. Malulah kepada Allah kerana milik Ia punya. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammad. Allahu akbar, subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Semua yang ada pada kita adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Saya teringat Ustaz Fah sebut tadi al-jathiyah tadi. Melutut tadi tu Ustaz. Terus teringat mengapa kita sombong Ustaz Fah. Ya, betul Ustaz. Ya. Tidak ada pun milik kita sebenarnya. Hanya milik Allah Subhanahu wa taala segala-galanya. Maka mudah-mudahan segala nikmat yang Allah Taala kurnia pada kita menjadikan kita semakin tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita nak melihat sekejap ruangan tajwid kita. Kita nak tengok macam mana cara kita nak berhenti. Cara kita nak waqaf pada kalimah-kalimah yang telah kita pilih untuk halaman yang kita baca pada hari ini. Mari kita saksikan sama-sama insya-Allah. Iaitulah kita ingin melihat sempurnakan sebutan huruf ketika waqaf pada kalimah berikut, iaitulah pada ayat yang ke-24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Satu, itu satu yang pertama. Dan yang kedua, wa ma lahum bidzalika min ilm. Baik,
Baik, sadaqallahul azim. Yang pertama kita berhenti pada kalimah ad-dahru, illa ad-dahru. Kalau kita tak hati-hati dia boleh jadi bunyi dah je, ra hilang. Contoh, illa ad-dahru ataupun ra tak ada, bahaya. Kan, jadi kita kena bunyikan ra tu juga di hujung. Illa ad-dahr. Kan? Illa ad-dahr. Dia kata macam mana nak buat Ustaz? Macam mana? Cuba hidupkan dulu baris tu. Kita baca 3 kali dengan hidupkan baris ra tu. Illa ad-dahru, illa ad-dahru, illa ad-dahru. Yang keempat kita tahan dia. Illa ad-dahr. Tahan dia daripada kita sebut ru tu. Itu untuk latihan lah, untuk latihan. Begitu juga dengan perkataan ilm, kita berhenti pada wa ma lahum bidzalika min ilm. Kalau tak jaga dia boleh jadi min ilm, mim hilang, min ilm, kan macam mana? Jadi sama juga min ilmin, min ilmin, min ilmin. Yang keempat kita tahan daripada min tu bunyikan min ilm. Contoh. Jadi itu latihan penting dan juga kena hati-hati supaya tepat ataupun sempurna kalimah kita ketika kita waqaf. Jadi selamat mencuba ibu-ibu, ayah-ayah, kakak, abang semuanya. Moga-moga dipermudahkan Allah Subhanahu Wa Taala untuk terus dalami dan juga perbaiki, tambah baik bacaan Al-Quran kita insya-Allah taala. Wallahu alam. Terima kasih. Safas. Terima kasih ucapkan pada Ustaz. Sebentar tadi kita melihat kepada penyempurnaan ya, macam mana kita nak waqaf Ustaz ya. Kita pastikan, dan 2 contoh sebentar tadi illa dahr tadi menegaskan bahawa sebenarnya ada orang mengambil enteng pasal isu mati dan hidup ni Ustaz ya. Kita dalam hidup ini kadang-kadang bila kita sakit Ustaz ya, kita kurang duit, waktu kita susah itu kita akan mudah untuk berlutut dan bersujud ya, merendah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bila kita dah cukup, dah boleh pula kita keluar daripada rumah untuk pergi ke mana-mana Ustaz ya, kadang-kadang dia boleh menyebabkan terbalik keutamaan ya. Sepatutnya Tuhan diletak paling atas, hawa nafsu itu di bawah untuk dikawal, rupanya dia jadi terbalik ya, sehingga kan bila pergi berjalan ke, pergi bekerja ke, tidak mengutamakan kepada apa yang diseru oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah mengingatkan kepada kita ya, bahawa antara ubat untuk kita kalau kita dah selesa ialah apa yang dinamakan sebagai as-saah, hari kebangkitan ataupun hari kiamat kita ya. Dan bila nak menuju hari kiamat itu ada satu poin namanya kematian. Semua orang akan lalu kematian, dan bila sampai pada as-saah itu ada satu peristiwa di mana kita akan berhadapan dengan pencipta kita, yang kita nak baca daripada ayat 28 hingga ayat 32. Silakan Ustaz. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, sahabat Al-Quran yang dikasihi dan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita nak menyambung bacaan kita ayat 28 sehingga ayat 32. Kita dah baca permulaan tadi dengan bacaan murattal jaharkah. Kita nak cuba bacaan yang kedua dengan bacaan murattal nahwan ataupun kurdi. Jom kita cuba baca ya sama-sama insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa tara kulla ummatin jathiyah kullu ummatin كتابها كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون
ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين صدق الله العظيم. Surah Al-Nazim, gitulah bacaan daripada ayat 28 hingga 32. Ustaznya kita bertemu dengan perkataan jathiyah pada ayat 28, wa tara kulla ummatin jathiyah, iaitu kamu akan melihat pada peristiwa as-saah itu setiap umat itu berlutut, ya, berlutut amat gentar kepada apa yang berlaku. Ini adalah babak-babak kehidupan di akhirat Ustaz, ya. Bermula dengan kebangkitan kita, maka bermulalah kita dibawa ke padang yang luas, semua manusia dikumpulkan, dan pada waktu itu menunggu kepada hisab, ya, daripada Allah Subhanahu taala sudah tentunya amat mengerikan sehingga semua orang berlutut, ya. Kita semua akan berlutut di hadapan Allah Subhanahu taala menunggu kepada keputusan tentang apakah ke kanan ataupun ke kiri. Kullu ummatin, pada waktu itu setiap umat itu dipanggil kepada ini yang tak senang duduk Ustaz, ya, ila kitabiha, iaitu kepada buku catatan amal kita, ya, pada waktu itu, dan diberikan balasan apa yang kamu amalkan ataupun kamu kerjakan apabila berada di dunia. Jadi semua tercatat Ustaz, ya. Kita ingatkan bahawa dulu saya selalu ikut My Quran Time, waktu itu saya ini, tetapi itu yang kita ingat, ya. Kalau kita tanya pada saya lah kan, 20 tahun yang lepas, pada 20 hari bulan Mei contohnya, buat apa? Dah lupa dah. Semua itu ada pada kitab tersebut. Allah nyatakan pada ayat 29, hadza kitabuna yantiqu alaikum bil haqq, ya, ini adalah kitabnya yang tiqu. Menarik perkataannya Ustaz, ya. Yang tiqu, yang sentiasa menuturkan kepada kamu dengan kebenaran. Maksudnya dia bila cakap tentang kitab Buna ini, dulu saya membayangkan mungkin macam buku biasa Ustaz, ya. Tapi zaman sekarang kita dah ada internet. Betul. Ya, kalau kita bercakap sekarang ini pun semuanya direkod, ya. Mudah bagi kita cakap saja dekat Facebook, orang boleh tengok balik semula, pada minit berapa boleh zoom balik. Maka pada waktu itu kitab kita, catatan kita itu adalah sesuatu yang boleh bercakap, ya, boleh bersuara, boleh ada sampaikan, ada ulama yang menyatakan ada video. Apa sahaja yang kita buat, dia bukan catat tu okey tengah baca Quran tak, bukan. Dia cara duduknya, cara beri perhatiannya, kalau saya bercakap ni apa saja, semua gerak-gerinya itu direkam, dan semua itu dengan kebenaran. Tak ada pula yang nak dipalsukan kan. Malaikat rasa ini orang ni saya tak suka ni, kita palsukan dia, tak ada. Ya, tidak. Inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun, dengan sebenarnya kami amat mencatat apa yang kamu
lakukan apabila berada di dunia. Jadi ini adalah satu rekod yang amat komprehensif, ya. Databasenya, kalau kita cakap tentang databasenya, pengkalan datanya amat luas, tetapi ia amat mudah bagi Allah dan ia amat mengerikan, Ustaz. Tak Bila hang. ya Dia tak hang. tak hang tak hang ya. Dan lebih daripada itu ialah apa, bila buka saja itu terus dan yang menakutkan itu ialah kalau ia ditayangkan. Allah. Bila bercakap tentang hadza kitabuna, inilah catatan kami, maksudnya khawatir nanti orang sebelah boleh melihat kepada buku catatan. Dia bukan sekadar kita tengok seorang-seorang sahaja, ya. Kalau katakan buku catatan baik, okeylah Ustaz. Betul. Orang lain tengok, banyaknya tengok baca Quran malam siang, solat, pergi derma. Tapi kalau yang catatan, dan catatan ni bukan sekadar tulis, kalau katakan rekod videonya itu ialah perkara yang tidak bagus, Ustaz. Ia amat mengerikan. Itu sebabnya mengapa setiap umat itu jathiyah, berlutut. Kerana apa? Kalau katakan seorang pekerja pun hujung tahun, kalau dibuka buku catatan, bukan video pun, catatan, ya, ataupun buka CCTV. Buka CCTV, apa kamu cakap, apa kamu buat pada waktu itu, ya, seorang staf itu amat takut, Ustaz. Ya, adakah catatan itu boleh dipandang oleh Allah SWT, Safan? Itu amat menarik sebenarnya. Ayat 30, Ustaz. Ayat 30 Allah terus je, pasal kita takut ni kan. Takut, saya dah baca Quran dulu, saya dah solat, takkan saya berlutut sampai berpuluh-puluh ni. Allah beri khabar awal, fa ammal ladina amanu wa amilus solihat. Ya, sebenarnya Allah tengah bercakap tentang orang-orang yang mujrimin, tapi Allah mula dulu orang yang beriman, beramal soleh, Allah akan masukkan ke dalam rahmat-Nya. Masya-Allah. Jadi bila Ustaz cakap boleh padam ke? Allah boleh padam. Allah boleh padam dengan keampunan. Kita mohon kemaafan, ya, pada Ramadan lepas, fa'fu anni itu harapnya pada waktu itu kitalah ayat 30, Ustaz. Allah cakap orang beriman, beramal soleh ini Allah masukkan kepada rahmat-Nya. Bila masuk rahmat itu tak adalah berlutut. Dia berlutut juga, tapi sekejaplah terus masuk ke kanan, ke syurga Allah. Dan Allah kata zalika huwal fauzul mubin. Ini adalah satu kemenangan yang amat jelas, memang jelaslah. Ya, untung yang amat jelas. Kerana apa? Kerana tuan-tuan, kita memilih jalan nombor ataupun ayat 30. Tetapi kalau ayat 31 kita baca sekali lagi, ini jalan kiri, Ustaz. Jalan kiri bagi orang yang dia dah ada catatan. Rupanya catatannya kalau boleh dia nak simpan, nak suruh, tetapi rupa-rupanya ia sudah pun final. Ayat 31 kita baca sekali lagi, peringatan pada saya, pada kita semua, insya-Allah. Silakan Ustaz. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, sahabat Al-Quran dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Mari kita baca sekali lagi ayat yang ke-31 menjadi peringatan kepada saya dan kita semua, insya-Allah taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ammal ladzina kafaru afalam takun ayati tutla alaykum fastakbartum afalam takun ayati tutla alaykum fastakbartum wa kuntum qauman mujrimin. Sadaqallahul azim. Surah Al-Azim. Dan mengenai orang-orang yang kafir, orang-orang yang kufur, yang mengikut kepada hawa nafsu berbanding dengan mengikut pada Tuhan, Allah kata, bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu, tetapi kamu menyombongkan diri dan kamu menjadi orang yang kekal berbuat dosa. Mujrimin ini kekal, Ustaz, ya. Bukannya kalau tadi kita ada buat dosa, tapi kita mohon ampun pada Allah, kita rasa bersalah, ya Allah tolonglah saya ni dah buat itu, buat ini. Itu adalah ciri orang beriman. Tetapi orang yang tidak beriman, dia satu sombong, Ustaz. Diingatkan apsal, kan, asal kau nak ingatkan aku punya pasal lah, kan, itu tanda sombong. Dan yang keduanya ialah kekal, wa kuntum qauman mujrimin, ya, kekal berada dalam kaum mujrimin. Maksudnya dia buat dosa tapi dia bersama dengan orang-orang lain, iaitu sebagai satu kaum. Itu sebabnya tadi Allah cakap setiap kaum akan jathiyah.
Tapi ada kaum yang beriman, beramal soleh, dia insya-Allah akan cepat-cepat dimasukkan ke dalam rahmat Allah, sehingga kan menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi orang-orang yang sombong ni saja, pada ayat 32 Allah nyatakan apabila dinyatakan kepada mereka, ya, sesungguhnya janji Allah itu benar, ya, dan juga hari kiamat itu tidak ada keraguan, maka kamu berkata, Allah menemplak, ya, kepada orang-orang musyriklah, ya, ataupun orang-orang yang munafik juga, bila dia cakap apa, manadri masaah. Saya tak tahu betul ada hari kiamat ni. Kan dia dah sampai sana pun dia cakap, dia macam dia dah bawa kereta 200 km per jam, tak pakai tali pinggang keledar, kena tahan dengan polis, kan. Dia kata tak boleh laju 200 sampai tahap begitu sekali. Betapa tidak ada ilmunya tentang as-saah, yang kita syukur sangat tuan-tuan, kita dibekalkan surah Al-Jathiyah untuk kita diingatkan. Allah nyatakan inna dhunnu illa zanna wa ma nahnu bimustaiqinin. Sesungguhnya kami tidak tahu, kami hanya teka-teka saja, kami tidak yakin selama ini adalah hakikat yang menyebabkan orang itu sanggup sombong dan juga terus berbuat dosa. Jadi kalau kita takut saatnya dengar perkara ini, ialah kalau mak datang sekolah tengok merah-merah pun kita pun aduh, mak tengok, apatah lagi kalau katakan dunia melihat kepada buku catatan kita yang kita doa Allah pelihara kita. Membawa kepada resolusi kita pada hari ini, kita saksikan, iaitu yang pertama, kita didik diri kita agar tidak tunduk kepada hawa nafsu, tetapi kita tunduk kepada Allah yang memberikan kepada kita panduan wahyu. Yang kedua, kita pasakkan keyakinan bahawa urusan hidup dan mati adalah ketentuan Allah, bukan sekadar ini adalah dah tiba masa matilah, kan, tak boleh nak buat apa, kita enjoy jelah. Bukan itu, tetapi kita membuat persediaan. Yang ketiga, kita jaga amal perbuatan kerana semuanya dicatat dan akan dihisap. Moga-moga kita mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berdoa, Allah pimpin kita. Silakan Ustaz. Amin. Terima kasih Fadil Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim. Di saat yang penuh barakah ini, ya Allah, kami memohon menadah tangan merayu kepadamu, ya Allah, agar diampuni dosa-dosa kami yang banyak ini, ya Allah. Amalan kami sedikit, ya Allah, dosa kami pula banyak, ya Allah. Bagaimanalah nasib kami, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, permudahkanlah hitungan kami, ya Allah. Allahumma hasibna hisaban yasira, permudahkanlah saat dihitungkan amalan-amalan kami, ya Allah. Ya Allah, hapuskanlah segala dosa kami, ya Allah. Terima taubat kami, ya Allah. Maafkanlah kesalahan kami, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa ibu dan ayah kami, ibu dan ayah mertua kami, muslimin dan muslimat, birahmatika ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami kini berada di akhir juzuk yang ke-25, ya Allah. Moga-moga Al-Quran senantiasa bertakhta di hati kami, menyinari kehidupan kami, ya Allah, menjadi bekalan buat kami, ya Allah, memandu kehidupan kami, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, beri kami kekuatan sebagai seorang ayah, sebagai ketua keluarga, untuk mendidik anak isteri kami, ya Allah, untuk mendidik anak isteri kami, ya Arhamar Rahimin, mencapai redha dan juga keampunan-Mu, ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah.
Inna wa minkum taqabbal ya karim. Moga-moga Allah mengampunkan dosa kita, ya, mengkabulkan doa kita sebentar tadi. Dan memang Jathiyah ini mengerikan Ustaz, ya. Moga-moga tuan-tuan kita sama-sama mendoakan dan juga bersama, ya, membawakan al-Quran dalam keluarga kita. Sudah tentunya dengan salah satunya tabung gerakan al-Quran, kita ingin bergerak bersama, ya, kerana kita tahu bahawa walaupun sudah tinggal baki 5 juzuk, tetapi kita ingin teruskan perjalanan kita terus bersama al-Quran, bersama keluarga, agar bila Jathiyah berlutut di hadapan Allah itu sekejap sahaja, terus cepat-cepat keluarga kita diberi rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bertemu lagi pada halaman 502 esok, insya-Allah. My Quran Time, baca faham amal, insya-Allah.